Senja itulah yang berharga kan, Cikgu Daud? Betul, Cikgu. Kejap tak keluar. Apa Kak, belalahan? Jangan nervous kita biasa-biasa aja nih. Kejap Kalau udah keluar dalam nih. Dia dalam lingkungan yang tak juga pandai, tak juga teruk sangat, sederhana lah. Jadi saya punya OP ada 2. Oke, jadi mengenal pasti ciri-ciri lakaran pektoral bagi oblik. Yang kedua, saya menghasilkan lakaran oblik dengan langkah yang betul. Saya tak tulis kemas di situ sebab pelajar nih dia masih lagi baru nak mula melakar. Jadi saya guna perkataan betul saja. Okey, jadi saya punya KK saya tak banyak. KK saya ada 3 saja. Okey, mula-mula kita tengok dulu kita guna model ABC itu. Okey, murid tu saya warnakan dia adalah kita punya audience. Okey, tingkah laku dia adalah mengenal pasti, situasi dia lakaran oblik, aras dia betul. Saya tak tahulah betul ke tidak ni. Okey, kemudian KK saya 3 saja. Okey, yang pertama dia boleh menyatakan secara lisan sekurang-kurang dia 3 daripada 4 ciri-ciri lakaran oblik. Itu yang saya nak lah. Yang kedua pula dia boleh senaraikan 4 daripada 5 langkah-langkah melakar oblik. Dan yang keenam, saya nak dia dapat melukis ataupun melakar lakaran oblik dengan langkah yang betul. Daripada 5 langkah tadi tu saya nak mereka aplikasikan step by step. Okey, itu saya punya KK lah. Betul ke salah tu? Saya pun tak pastilah. Okey. Kemudian kita tengok yang ini pula. Okey, jadi daripada KK saya menggunakan kata kerja menyatakan, menyeraikan. Sebenarnya perkataan melakar tu tak ada di sini, dia kata membina. Tapi saya rasa macam tak sesuai perkataan membina tu, saya tukar kepada melakar. Boleh ke tidak? Boleh, tidak ada masalah. Sebab budak ni dia bukan buat barang, dia melakar. Melakar bongkah yang saya bagi. Banyak saya bagi dalam 4 ke 5 ke saya nak mereka latih sampai mereka perfect. Jadi itu kata kerja yang saya gunakan lah. Saya tak pasti pula sebab saya ni dalam proses belajar lagi. Jadi itu kriteria kejayaan saya lah, dia menggunakan kata kerja, menyatakan, menyenaraikan dan juga melakar. Okey, jadi aktiviti mereka nanti itulah. Saya akan kalau menyatakan secara lisan, saya akan soal mereka, okey, sama ada secara individu ataupun berpasangan. Lepas tu mereka akan senaraikan. Apabila dia dapat senaraikan, dia secara tidak langsung dia boleh melukis nanti mengikut langkah-langkah tu. Okey, saya rasa itu sahajalah yang nak saya kongsi bersama. Saya tahu PKK saya perlu diperbaiki lagi. Jadi saya dalam proses belajar lagi lah. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Mary atas perkongsian. Jadi persilakan Cikgu Jo. Tahniah Kak Mary, kalau ikutkan kan ada boleh tunjukkan tadi balik. Ya, ada Cikgu Mel, Felicia dan Cikgu Felicia dengan Kak Mary. Walaupun cara penulis berbeza, tapi artinya dia kembali pada benda yang sama. Jadi maksudnya ada mana sudah tu? Biarlah Kak. Sudah aku tutup sudah. Biarlah Kak. Tapi sebenarnya Kak Mary ada menjawab persoalan daripada Cikgu Azura dan Kak Rahimah mengenai adakah KK itu sama dengan aktiviti ke enggak. Tapi kakak ada menjawab soalan tadi. Kakak perasan tak? Iya, saya katalah tadi kan, saya buat saya kata menyatakan langkah-langkah kan. Jadi masa aktiviti itu dia memang budak akan melukis mengikut langkah-langkah. Ya, betul. Maksudnya memang nanti bila sampai kita menulis pada aktiviti itu, memang kita akan berdasarkan kepada KK, betul enggak? Memang kita akan kaitkan dengan KK kita juga. Sebab dia OP kita akan berjaya apabila KK itu KK yang budak buat tu berjaya, baru OP kita berjaya.
Kalau kita nak budak kan dalam OP kita menghasilkan lakaran. Jadi KK ini dia tak boleh kita pisahkan. KK ini bagaimana nak mencapai OP itu? Bagi saya lah kefahaman saya. Tak tahu betul ke tidak lah. Betul Kak. Tapi Kak, di depan Kakak tu adakah Kakak punya RPH yang apa contoh aktiviti? Macam sekarang kan KK Kakak sudah tulis. Okey, contohnya apa yang menjawab kepada KK Kakak tu? Apa aktiviti? Boleh Kakak bagi satu contoh?